Okey, pelajar. Ini saya masukkan dengan morfologi jawapan. Tadi saya bincangkan tentang soalan. Dari segi sifat soalan itu, bentuk soalan yang saya katakan ada 4 elemen tadi. Okey, bila kita menjawab, dalam morfologi jawapan, soalan tadi kita ada tugasan. Pertama, tugasan. Kedua, kita ada kehendak soalan, itu pokok persoalan. Yang ketiga berkaitan dengan latar masa, dan yang keempat latar tempat. Jadi bila kita menjawab, kita nak menjawab sesuatu soalan seperti yang saya berikan contoh sebelum ini. Dalam soalan, bila kita menjawab, jawapan kita itu mesti mengandungi 3 perkara penting. Pertama, apa yang dikatakan sebagai format jawapan. Jadi jawapan kita mesti ada format. Dalam format jawapan itu, dia merangkumi 3 perkara. Pertama, mesti ada pengenalan. Dalam pengenalan ini, kita boleh bincangkan tentang, kalau soalan tadi, mungkin kita boleh jelaskan tentang sistem ekonomi. Lepas tu saya jelaskan tadi contoh yang saya berikan. Apa dia sistem ekonomi. Kedua, kita boleh berikan tentang jenis sistem ekonomi itu, sama ada, iaitu sistem ekonomi kapitalisme. Apa dia sistem ekonomi kapitalisme? Itu dipanggil definisi tentang kapitalisme. Dalam pengenalan juga kita boleh menjelaskan tentang sejarah latar belakang negara kapitalisme ini, iaitu Amerika Syarikat. Kita boleh jelaskan tentang latar belakang sejarah Amerika, bagaimana terbentuknya sebuah negara yang dipanggil Amerika Syarikat. Sedikit saja. Jadi perenggan pengenalan ini mungkin panjangnya 3 ataupun 4 baris saja sudah mencukupi. Bukanlah sampai satu muka surat. Pengenalan tu tak perlu panjang, cukup sekadar 3 hingga 4 baris atau memberikan 2 fakta. Ini berkaitan dengan latar belakang ataupun definisi yang berkaitan dengan soalan. Jadi soalan ini tadi ada kaitan dengan sistem ekonomi kapitalisme dan juga Amerika Syarikat. Itu yang pertama, mesti ada pengenalan. Yang kedua, itu dikatakan sebagai isi. Dalam format jawapan mesti ada isi. Jadi isi ini yang sangat penting. Sebab isi ini menyumbang kepada markah, keseluruhan markah. Kita ada 20 markah. Nanti saya akan ceritakan tentang pembagian markah itu. Apa yang kita kendaki dalam isi? Isi itu adalah berkaitan dengan fakta perkembangan ekonomi kapitalisme. Fakta dia berkaitan dengan perkembangan ekonomi kapitalisme. Contoh fakta utamanya adalah Jadi fakta utamanya adalah pertanian. Perkembangan dalam sektor pertanian. Itu adalah fakta utama. Jadi apakah fakta lanjutannya? Yang berkaitan dengan perkembangan pertanian. Siapa yang mengusahakan pertanian? Jenis pertanian apa yang diusahakan? Di mana letaknya kegiatan pertanian tersebut? Kalau di tanah gandum, di mana? Di California ke? Kita akan nyatakan tempat. Jadi fakta utama kita huraikan, fakta lanjutan. Dari situ kita huraikan apa yang dimaksudkan dengan perkembangan pertanian tadi. Pertanian berkembang di Amerika Syarikat akibat daripada melalui sistem ekonomi kapitalisme. Melalui sistem ekonomi kapitalisme yang menggalakkan munculnya usahawan. Itu individu yang mempunyai modal untuk menjalankan kegiatan pertanian. Sama ada kegiatan penanaman kapas contoh. Di mana ditanam kapas itu? Berapa besar ladang yang diusahakan? Dan dia memperoleh keuntungan. Itu kita boleh jelaskan. Itu dipanggil huraian dan huraian lanjutan. Jadi kedalaman isi itu penting. Sebab kedalaman isi itulah yang menunjuk kepada takulan. Ini yang dipanggil aspek takulan. Takulan ada 6 markah. Dalam isi kita bagi pada 3. Pertama, takulan. Jadi isi yang pertama, fakta yang pertama, berapa banyak isi kita berikan. Misalnya jumlah isi itu tak penting. Bukan jumlah isi yang kita nak lihat. Kita nak lihat bahawa isi itu menjawab kehendak soalan. Itu perkembangan ekonomi kapitalisme. Maksudnya salah satu
ekonomi kapitalisme yang berkembang adalah pertanian. Okey, kita dah menjawab itu. Ini kita dah menjawab kepada soalan. Maksudnya kita beri contoh pertanian. Jadi kita jelaskan fakta utama berkaitan dengan pertanian. Fakta lanjutan yang menghuraikan lagi tentang pertanian tadi. Pertanian apa? Jenis-jenis kegiatan pertanian. Penternakan kita boleh masukkan juga. Okey, dan dia membawa kepada huraian. Huraian itu juga kita boleh kembangkan lagi pelbagai bentuk huraian. Dan kita memberi contoh yang sesuai. Dan mungkin setengah-setengah calon suka boleh buat pengukuhan. Contohnya kita buat satu contoh pengukuhan. Misalnya kita nak simpulkan saja. Okay, ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat berkembang dalam kegiatan pertanian. Dalam kegiatan pertanian yang menyumbang kepada pendapatan negara. Sudah, itu satu pengukuhan. Okay, pertanian itu berkembang. Okay, hasil daripada pertanian itu menyebabkan ekonomi negara ataupun kekayaan negara itu bertambah. Itu adalah contoh pengukuhan. Okay, kita kaitkan ataupun kita boleh sebut pertanian merupakan, jelas bahawa pertanian itu merupakan salah satu contoh perkembangan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Okay, baru kita masuk isu yang kedua. Mungkin kita jelas pula industri. Okay, bagaimana industri itu berkembang dalam sistem ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat. Okay, semua isu ini kita dah ada pengenalan tadi. Pengenalan pertama, pengenalan kedua, isu yang pertama. Pengenalan yang ketiga, isu yang kedua. Pengenalan yang keempat, isu yang ketiga, dan seterusnya. Jadi kita nampak pengenalan jelas. Okay, isu itu berkembang. Okay, isu itu mesti mengikut uratan fakta yang pertama, isu pertama, kedua, dan seterusnya. Sebab perkembangan isu ini akan memberi satu lagi sumbangan dalam markah, iaitu aspek komunikasi. Isi utama itu adalah pengetahuan, 8 markah. Gabungan antara pengenalan, isi dan penutup itu memberikan satu morfologi jawapan yang baik dari segi komunikasi. Okay, kita nak lihat bagaimana isu itu diwacanakan, dihuraikan oleh calon daripada pengenalan membawa kepada isi, dan akhirnya ditutup esei tersebut dalam masa 30 minit. Jadi satu esei yang baik itu mesti dia mempunyai wacana yang baik, isi yang berkembang. Okay, ada pemuka kata dan ada penutup bicara. Okay, jadi itu menunjukkan kematangan sesuatu calon dalam menjawab soalan. Okay, jadi dia tak berterabur lah maksudnya. Contoh, kadang-kadang kita dapat calon itu menjawab mula dengan penutup ke isi belakang, penutup depan, isi bercampur-campur, kejap ada pengenalan, kejap ada tak menentu. Jadi itu tidak memberi satu komunikasi yang baik. Ini bukan memberi aspek komunikasi yang baik, sebab jawapan itu tidak berkembang dengan baik. Jawapan itu berterabur. Jawapan itu isinya sejak cerita industri, tiba-tiba dia cerita pertanian, kita balik pula perdagangan. Dia mesti, kalau biasa kita sentuh tentang isi perdagangan, kita hanya bercerita tentang perkara berkaitan dengan perdagangan. Jangan kita kaitkan pula dengan industri. Campur aduk pula isi yang pertama dengan perenggan yang saya cakapkan tadi. Kita bercampur aduk kita punya isi. Itu bukan satu jawapan yang baik. Berarti lemah dari segi komunikasi. Di komunikasi yang baik itu mesti memberi jawapan yang bila pemeriksa baca, dia jelas, dia faham bahawa calon itu menjawab soalan. Memberi pengenalan yang bagus, mempunyai isi yang baik, isi itu berkembang dan isi itu menjawab kepada kehendak soalan. Dan akhirnya dia akan tutup esei tersebut. Bila kita menutup esei, menutup esei atau jawapan ini, kita boleh tutup dengan dua perkara. Pertama, kita ambil mana-mana isi. Ini satu isi, mana-mana kita ambil, kita simpulkan. Dan yang kedua, kita memberi apakah yang berlaku selepas itu. Ini saya bagi contoh kita ambil isi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, contoh dalam sistem ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat, perkembangan sistem ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat dalam industri, khususnya industri berteknologi tinggi. Khususnya dalam industri berteknologi tinggi, dalam menghasilkan barangan ataupun sektor pembuatan.
Kerana Amerika tu dia ada kekuatan, kekuatan dari segi ilmu pengetahuan, dari segi teknologi, dari segi inovasi, dari segi kemahiran ataupun revolusi sains berlaku. Dan Amerika juga kaya dengan berbagai bahan mentah. Jadi semua itu membolehkan industri dia berkembang dengan baik. Dia boleh membina kapal, membina kapal terbang kemudian dan sebagainya. Itu satu kesimpulan kita boleh buat. Dan kita boleh simpulkan lagi satu, apa yang berlaku selepas itu. Kalau kita lihat, akhirnya Amerika menjadi sebuah negara ataupun kita panggil bapa kapitalisme. Sebab Amerika yang menguasai ekonomi dunia, dan dia menerajui ekonomi kapitalisme yang dikatakan pasaran bebas ataupun sistem ekonomi laissez-faire. Jadi kuasa pasaran yang menentukan keuntungan dan kekayaan. Negara itu milik siapa. Itu yang penting bila kita menjawab sesuatu soalan. Ini terutamanya soalan yang kita bincangkan pada hari ini.